Check. Check ke nak share dulu? Nak ambil kopi. Dah start dah? Masuk. Majid di 19 Okey. Tunggu tahu. Facebook. Oh, tak payah. Tak payah. Sebab takut nanti dia suara. Dia nak cakap dulu ke tak payah, kita tunggu je. Ni nak buka. Okey. Sound ke? Perlu ke? Relax. Boleh tengok berapa audience tak? Apa ke? Apa? Ha? 6, okey. Testing sana. Okey. 9, okey. Okey. Hai, selamat pagi. Selamat datang ke sesi Fikir Rasa Tiada Cinta Selama Muda. Hari ini kita live dari Puncak Perdana. So sesi pagi ni adalah kita akan program pagi ini adalah filem Indie Malaysia, A Conversation. Jadi kita akan membincangkan tentang beberapa filem cerita Malaysia yang digelar ataupun yang diberi gelar yang digelar indie lah, independent. So sebelum kita nak mula ni, kita nak bagi tahu program kita ada 4 hari ni. So yang ni yang pertama pagi ni, dan seterusnya pukul 2 nanti kita ada satu forum yang akan membincangkan tentang gerakan dalam khususnya dalam
yang akan menyentuh tentang gerakan dalam filem Tiada Cinta Selama Muda. Tapi kita akan tengok juga dari elemen gerakan koreografi dan juga sinematografi, gerakan tubuh dan kamera. Dan pada pukul 4 seterusnya kita ada satu lagi forum yang akan membincangkan tentang lakonan. So tajuk dia On Acting, Screen versus Stage. So sebab dalam Tiada Cinta Selama Muda, kita majority performer dia adalah dari penggiat teater. So kita nak tengok apa beza dia lah di atas stage, atas pentas dengan dalam screen. Screen, yes. Dan pada malam nanti last kita punya event, kita punya acara yang terakhir adalah satu performance yang kita ada 9 video yang dia bereaksi terhadap filem ni balik lah, dengan performer kita react kepada stills daripada filem tersebut. So nanti kita akan share link, boleh follow of course Muka-Muka Ing. Okay, pagi ni kita start lah. Nama saya Nura Aizam dan saya producer untuk filem Tiada Cinta Selama Muda. Okay, next. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sazni. Saya turut terlibat dalam pembikinan filem Tiada Cinta Selama Muda ni, selain turut mengajar di sebuah universiti awam. Okay. Saya Ridwan Saidi. Saya mula menulis novel, kemudian ada buat teater, kemudian sekarang start buat filem. Yeah. Okay, kita start dengan mungkin kita nak check balik lah, ataupun kita nak bukan kita nak cari definite definition, tapi kita nak rungkaikan apa itu filem indie. So mungkin siapa nak mula? Okay, Sazni dulu. Okay, so sebab kalau nak berbalik apa yang Aizam cakap tadi kan, tentang kita bukanlah nak cari tentang apa definisi yang paling tepat tentang indie tu ataupun filem indie tu kan, sebab sebagai satu label dia bermasalah lah, sebab macam mengkotak-kotak kan, satu kotak, tapi kotak tu dia sebenarnya fleksibel lah. Dan genre ni ataupun genre pula indie ni kita boleh kata sebagai satu genre juga, sebab dia somehow kalau kita tengok, kalau kita secara longgarnya kita boleh tengok yang filem indie tu somehow kita boleh lihat ada perbezaan, mungkin daripada segi konten dengan style tu lah Tapi yalah, so macam yang Aizam juga cakap tadi, kita definisi ataupun istilah independen ni memang berbeza ataupun memang sentiasa diperdebatkan, dia contested kan, sentiasa diperbincangkan dan sebagainya lah. Okay, misalnya kalau macam contoh kalau macam kita ambil industri filem Hollywood ataupun dekat luar negara tu kan, yang besar tu, so kita ada 5 studio besar tu kan, Paramount, Universal, Walt Disney, ada lagi 2 tu, MGM kan. Lepas tu tapi adalah 5 big studio tu yang memang kira macam kalau setiap tahun tu memang beratus-ratus filem yang diorang ni. So kalau ikut, so memang definisi indie dekat luar negara tu memang bertitik tolak daripada apa-apa filem yang diterbitkan luar daripada sistem produksi major studio system ni lah kan, yang 5 tu lah. Sebab tu kita ada, kalau sebelum ni kita ada Focus Pictures kan. Kalau yang sekarang yang paling famous A24 lah. So macam kalau macam dekat YouTube tu memang kita boleh tengok komen-komen tu, orang kata kalau setiap kali filem A24 tu keluar memang diorang sentiasa nak tunggu. Tetapi so itu dekat luar lah kan. Tapi kalau macam dekat, especially dekat Malaysia ataupun membangun negara dunia ketiga, memang kita tak boleh nak terima bulat-bulat kategori independen tu apa yang diguna pakai dekat Hollywood dan sebagainya. Sebab especially macam dekat Malaysia, nanti kita akan nanti Ridwan dan Aizam kita akan berbincang macam dia punya perjalanan sejarah dekat Malaysia ataupun industri filem dekat Malaysia tu memang obviously tak sama lah, macam kita pun semua tahu kan. Dan sekarang ni pun kita tak ada studio besar macam
macam apa, Shaw Brothers dengan Charter Crest tu. Tapi so macam pada saya, dan banyak pengkaji-pengkaji sebelum ni pun diorang melihat bahawa indie yang pertamanya adalah satu kategori yang boleh kata cair, boleh kata fleksibel, tetapi ada beberapa asas lah. Yang pertamanya, filem indie tu diterbitkan di bawah sistem yang bukan di bawah, diterbitkan di luar sistem major, produksi major studio yang besar. Yang keduanya, dia punya content start tu sedikit berbeza dari filem-filem mainstream, sebab yalah, kalau kita tengok filem-filem komersial tu yang diterbitkan studio besar tu, dia punya hasil akhir tu keuntungan kan, income kan, profit yang berkesinambungan lah, bersambung-sambung kan. Macam apa, Kelang kan, buat sampel sama, so produk dia macam apa, kalau Martin Scorsese kritik tentang filem Marvel superhero tu kan, dan baru ni Christopher Nolan dia cakap dia beruntung sebab dia dapat buat Batman sebelum filem superhero ni jadi apa, dia kata engines of commerce kan, engines of commerce, apa yang menggerakkan kewangan filem-filem sekarang lah. So in a way, saya boleh nak simpulkan, filem indie tu memang style, content dan penerbitan tu memang berbeza daripada luar negara. Berbeza daripada sistem studio besar tu. Oi mak. Setuju, dan tapi awal betul kita nak simpul kan. Okay, tapi ya, kalau kita nak tengok filem indie kat Malaysia, kita macam kita terus fikirkan yang bukan major studios ataupun production yang besar macam Astro ke ataupun Grand Brilliance ke, tapi mungkin yang lebih bersemangat guerrilla mungkin, yang ada semangat DIY dan dia start mungkin dengan kawan-kawan dan yang sesuatu yang macam itulah. Tapi ada juga yang dia mula dengan very macam tak ada bajet ke apa ke, dengan kawan-kawan. Lepas tu kemudian dia nak teruskan, nak melangkah ke tahap yang seterusnya, dia pergi cari distributor dan ataupun siapa yang akan bawa ke panggung ke, sesuatu yang macam itulah. So dia tak tahu macam mana kita nak bawa yang daripada asalnya dia no budget ataupun low budget tu, lepas tu dia bila dia dah ada dia dah masuk dana-dana untuk marketing ke macam tu kan. So yang tu kita boleh tengok, nanti kita discuss lah sama ada yang tu masih kita boleh kira indie ke tak, macam mana lah. Okay. Jadi mungkin saya boleh berkongsi tentang tapi apa yang dah disebutkan tu, yalah, kita boleh anggap indie ni, satu dia macam mode of production, cara filem tu difilmkan. Sebab nanti kita akan jalan ambil contoh lah, kita ada macam 15-16 berbelas filem, kita akan run through dari 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an. Nanti kita akan nampak sebenarnya, saya simpulkan jugalah awal sikit, bagi petanda lah. Bukan apa, pentingnya sebab dia ada beza antara filem macam nak kata, dulu filem shoot pakai filem dan memang mahal kos filem tu. Kalau siapa buat fotografi analog, beli filem tu mahal, lepas tu nak cuci pun mahal. Itu filem pun kita selalu guna 35, lepas tu ada satu roll tu 36 atau 24. Tapi kalau filem satu saat ada 24 frame. Itu kalau 35. Kalau maknanya kos dia belum apa-apa dah mahal. Dan kemudian sebab tu nanti bila kita tengok yang perjalanan kita akan sedar bila dia masuk era digital, dia lebih macam mana, dia membuka ruang pada lebih ramai orang untuk masuk. Tapi selain tu saya nak cuba share juga, selain mode of production tu, sebab yang akan melibatkan kos atau apa-apa, yang lebih penting bagi saya indie, kalau sebut indie bagi saya semangat tu. Tapi dalam masa sama dia tricky dalam erti kata perkataan. Kadang-kadang bila indie, kadang-kadang dia dah jadi conventional, dia akan dah tak segar. Maksudnya kadang-kadang dia jadi satu bentuk form yang kekal macam trend ke, jadi dia dah hilang makna lah. Tapi bagi saya sentiasa, kalau sebut indie, saya anggap indie spirit tu yang saya percayalah, yang segar, yang baru. Dia sentiasa cakap pasal zaman dia, maknanya dia tak boleh di capture atau di macam nak kata, di imitate.
duplicate. Betul, sebab duplikasi ni sebenarnya modes of production, commercial tadi tu, commerce lah. Tapi indie pun dia boleh jadi macam tu kalau dia terperangkap. Tapi sebab tu bagi saya, siapa yang ada indie spirit, dia akan di luar kerangka dan dia akan lebih bebas. Jadi mungkin kita boleh start dengan nak sambung? Nak tambah. Okay, so macam yang Ridwan cakap tu, so macam secara macam nak kita ringkas ke tak, tapi overall kita bermula dengan macam penafsiran indie tu sebagai mode of production kan. Tapi bila kita tengok tu, dia ada macam sedikit macam permasalahan kalau kita nak letak satu-satu filem yang secara konvensional indie based on mode of production tu sebagai indie kan. Sebab ada kalanya macam mode of production tu macam yang Aizam juga cakap tadi, dia low budget bermulanya, dan style pun memang segar lah kan, tapi lepas tu masih lagi low budget, tapi somehow dia dah jadi konvensional. Tapi kalau ikut poin yang Ridwan nak cakap tu, sebagai macam pembikin filem indie, dia kena sentiasa macam tak terperangkap dalam style yang sama lah kan. Boleh lah kot. Mungkin lah. Okay lah, kita mungkin dah cuba cari apa yang kita nak cuba cari. Tapi untuk kita first filem yang mungkin kita boleh sentuh ataupun kita yalah, kita akan kupas sikit. Dia filem yang first selepas filem studio tutup dekat Malaysia. So macam kita yang dah tengoknya Sazni je. So kita akan cuba tengok filem Keluarga Si Comat. Okay, so harap boleh nampak poster yang sedikit mini Keluarga Si Comat. So macam Aizan cakap tadi, dia filem ni diterbitkan 1975 diterbitkan oleh Daddy M. Borhan di bawah syarikat Sabah Film Production. Okay, pengarah dia Aziz Sata kan. So yang berlakon dia Aziz Sata sendiri, Ibrahim Pendek pelakon utama dia juga, dengan Junainah M. Amin. Okay, so dalam filem ni nak kata indie tu tidak lah, tetapi sebab tu saya cakap tadi yang di awal tadi tu, poin saya adalah kalau kita nak melihat perkembangan filem independen di Malaysia tu, kita kena mengambil kira kekhasan ataupun konteks industri filem di Malaysia lah. So macam yang kita semua tahu, sebelum ni kan macam yalah, siapa yang pernah tengok filem P. Ramlee, Hussein Hanim dan sebagainya tu, itu kan bawah studio-studio lama kan, ada Shaw Brothers dengan Shantika Reswai, kemudian tu Malay Film Productions. So lepas filem ni tutup, ada macam kekosongan kan, kita dah lama tak ada filem. Lepas tu barulah Daddy M. Borhan ni sebagai seorang usahawan di Sabah, dia memang nak kata berani mati lah kot untuk buat filem Keluarga Si Comat ni. Okay, so Keluarga Si Comat ni memang kisah dia komedi je. Dia perjalanan tentang Borhan ni nak jadi pelakon Ibrahim Pendek lah. So dia pergi KL nak jadi penghibur lah. Okay, so kalau mungkin boleh next slide tu. So ada dua stil dekat sini. Filem ni taklah nak kata bagus. tapi kalau kita baca siapa tu, yang ini saya pernah baca memoir Hamzah Hussein tu. So dia ada satu bab tu kan, cerita tentang bagaimana Keluarga Si Comat ni berjaya lah. So memang betul-betul berjaya, sebab waktu mula-mula Daddy M. Borhan ni nak buat filem Keluarga Si Comat ni, memang banyak rintangan lah daripada institusi dan sebagainya. So dan dia pun usahawan kan. So yalah, industri filem kita pun dia macam ada circle-circle dia kan, yang macam nak kena masuk dan sebagainya. Dia ada macam ada ritual-ritual dia macam tu. Okay, so tapi akhirnya kalau ikut catatan Hamzah Hussein tu, filem ni mendapat tempat laku sampai ditayangkan sepanjang bulan Ramadan. Macam lama jugalah, macam filem Hindustan dulu kan. Dan Adi Fitri pun sempat ditayangkan. So macam filem tu memang kalau kita nak kalau menurut saya secara peribadi tu, taklah sebuah filem yang berkualiti ataupun filem yang bagus, tetapi dia fun lah, dia seronok, dia boleh di-enjoy oleh penonton-penonton zaman tu. So kalau nak ikut indie tu tidaklah, tapi indie kalau mengikut filem pertama,
yang keluar daripada studio besar seperti yang dah tak ada sebelum tu, iaitu Malay Film Production Shattered Chris, ya kita boleh, pada saya menganggap bahawa ia filem indie. Tapi nak kata style semua tu masih lagi komersial sebenarnya. Okay. So kalau ikut stil tu, ini yang first boleh pergi tu. So ada dua lah, tapi cerita dia ni antara dua babak. Yang first tadi tu, siapa tu? Ibrahim Pendek dia masak. Lepas tu yang dia ada gambar masak tu kan. So dia apa? Lepas tu dia masak untuk bapak dia tinggal dengan bapak dia. Diorang dua ni buat bisnes apa tu? Bengkel kereta lah, repair kereta. Okay. So dia masak, lepas tu dia apa? Diorang dua ni sakit perut. Yang lagi satu still tu ini dengan Junana MMA tu, Ibrahim Pendek. So adegan selepas tu diorang break into songs lah, diorang menyanyi semua tu. So memang technically masih lagi komersial lah sebenarnya, tapi sebagai satu usaha untuk apa? Kickstart balik industri filem tu, saya rasa wajar dikenang lah kan, sebab lepas tu Sabah Film Production pun banyak buat filem-filem tu. Dan yang bestnya tentang Sabah Film Production, dia Amborhan, dia ambil apa karyawan-karyawan studio lama tu untuk jadi pengarah kan. So saya rasa itu baguslah, usaha yang bagus. Dia macam ada kesinambungan daripada period memang baru kepada period yang zaman-zaman studio lama. Azura macam? Tak pasti pula. So macam bila dia ambil orang-orang daripada yang studio, yang daripada zaman studio tu, so kira dia macam rasa macam agak indie jugalah, sebab dia macam dengan kawan-kawan ataupun kenalan yang rapat. So macam dia ada satu elemen yang bekerjasama tu lah, ataupun bukan apa, I don't know, mungkin tak lah. Sebab kalau nak kata kerjasama pun, sebab macam mana? Sebab pada saya macam kerjasama tu macam dulu macam apa, Hussein Anis sebelum dia nak jadi tu, dia ada orang-orang dia kan, baru dia jadi pengarah semua tu. Tapi kalau sebab Daddy Amborhan, dia macam memang luar daripada filem kan, sebab dia memang usahawan. Tapi mungkinlah selepas tu dia dapat apa, ambil seorang karyawan ni macam apa, MRM semua tu, lepas tu barulah dia sambung-sambung kepada orang lain lah. Tapi mungkin yelah, daripada semangat tu mungkin boleh kata kan. Ya, semangat tu. Terima kasih. Okay. Kita ke filem seterusnya. Okay, seterusnya. Okay, kita ke dekad yang seterusnya. Ni apa? Dari Jemaah. Oh, okay. So ini tahun 90-an. Yang tadi 80-an. Tadi 70-an. Tadi 70-an, 75. 80-an. Oh, Seman. Okay. Oh, Seman. Okay. So kita ada satu filem tahun 80-an yang macam agak indie ataupun I don't know. Jadi kita boleh minta Ridwan kupas sebab dia seorang je yang dah tengok. Okay. Seman oleh Mansur Putih tahun 80. Dia punya proses dia banyak berbeza sebab ada macam-macam. Ada yang ditayangkan di mana, di luar 90. Tapi proses membuat di 86, 84, mungkin 88. Dia proses yang panjang lah. Tapi saya tengok dulu dekat Panca Delima. Jadi ingatan saya tak berapa jelas, tapi saya ingatlah beberapa scene-nya. Tapi yang menariknya bagi saya filem ni, sebab dia filem ni dalam secara konteks dia filem student work juga kan. Macam nak siapkan thesis ke lebih kurang. Lebih kurang macam itulah yang saya tahu. Tapi dia bila tengok tu dia rasa sangat macam personal story yang dia punya kru tu macam tak ramai. Dia macam ada actor, ada satu cameraman, ada director. Dia macam simple, setting dia simple. Saya ingat ada scene dia makan depan rumah, scene dalam toilet, ada scene dalam kereta api kat Jepun lebih kurang. Tapi semua tu macam nak kata, dia ada rasa berbeza. Itulah dia rasa berbeza bila saya tonton. Jadi saya tak pasti dia indie atau tak, tapi dia sesuatu lah di tahun 80-an tu. Dan sudah pasti sebab zaman tu memang pakai filem, memang kena banyak, kos tu tinggi, jadi memang kena cari jalan lah. Macam saya rasa ini mesti dapat bantuan dari Fina sebab susah lah kalau zaman masa filem bukan sebarang orang boleh buat filem. Dalam kes Mansur Putih mungkin saya ialah sebab dia belajar filem, dapat memang perlukan sokongan semula. Ya. Tapi sebab tak boleh. So sebab yang tadi Ridwan dekat awal tu, Ridwan cakap macam filem ini tu dia kena menangkap semangat tu kan. So macam kalau sebab tahun ni 1986.
So kalau macam sepanjang Ridwan tengok tu, dia adakah macam dia menangkap semangat zaman waktu tu? Yang tu dari segi production lah. Maknanya itu yang saya rasa sedar dia dapat tangkap indie dari segi production. Berapa sebab dalam 80-an kita ada juga Rahim Razali. Tapi Rahim Razali tone dia kita tak rasa dia indie, dia production yang, tapi dia ada suara yang jelas lah. Tu sebenarnya dia satu wave ke macam tu. Dan yang menariknya Seman ni je lah, dia satu yang saya tengok sebagai film fiction. Sebab Masuk Putih saya juga ada follow tengok yang dokumentari yang lain-lain. Jadi itu pun form dia menarik sebenarnya sebagai dokumentari. Tapi selalunya kita bincang film indie, selalu kita punya konteks ataupun bila kita cakap filem secara umumnya selalunya orang terus terbayang fiction lah kan. Tapi dokumentari selalu dia tersisih sikit. Tapi tu yang menariknya, maknanya Seman ni dia macam personal story macam tu nak kata. Dan dia ada macam masuk ke dalam minda juga, psychological. Sebab dalam filem ni dia ada scene-scene orang berlatih teater, ada hang jebak hang tuah, macam starting dan ending lebih kurang. Jadi saya fikir ini adakah ini pergelutan ni dalam kepala ke. Dan dia agak gelap. Filem Masuk Putih yang saya perasan dia selalu ada banyak shoot gelap. Kadang-kadang selalu filem yang normal dia terang, dia cukup lampu. Filem ni dia macam cahaya-cahaya dia maknanya dia tak takut untuk ada dalam framing tu. Kalau nak menunjukkan ada suasana gelap, dia gelap. Kalau komersial selalunya dia elak dari gelap tu. Jadi saya rasa itu yang membuatkan dia berbeza dan unik lah untuk zaman 80-an. Okay, so saya jadi moderator pula. Boleh. Sebab kalau macam kita nak ambil contoh yang kita reflect balik macam penggunaan label filem indie dekat luar negara tu, macam sebenarnya macam dekat Eropah, filem avant-garde tu boleh kata indie juga kan. Tapi so macam sebab Ridwan kata macam starter berbeza. So macam untuk filem Seman ni kita boleh kata tak tahulah macam doku fiction ke ataupun ada sedikit eksperimental punya gaya ke apa ke. Selalu yang perlu bagi bentuk form tu ialah patut ada pengkaji macam tu lah kan. Macam Hassan Talib ada labelkan sebagai counter cinema macam tu kan. Counter cinema maknanya bagi Hassan Talib ialah dia counter kepada mungkin cinema yang konvensional lah, standard. Jadi kalau tanya saya susah juga nak bagi form. Saya boleh just bagi gambaran lebih kurang dia apa, tapi yang saya dapat rasa dia personal tu. Dia sangat personal. Tapi Rahim Razali punya filem pun personal. Macam Abang semua tu personal, tapi mungkin sebab dengan modes of production tu, dia sekali dengan dia nampak, itulah bukan nak kata indie, tapi dia kurang sikit production. Dia tak perlu ramai orang, dia macam production value ke? Itu perkataan producer kot. Production value. Kita pemikir tak guna perkataan tu. Dia value sentiasa ada dalam production. Jadi mode dia macam dia gerila macam tadi. Aizam ada guna perkataan gerila sikit. Sebab kita tahu dia macam bila dia pergi Jepun tu, dia mengejutkan sebenarnya bagi saya. Saya tak sangka filem tu watak utama dia Norden Kardi kan. Sampai pergi Jepun dia jalan-jalan cari merenung ke macam tu, macam nak berfikir. Untuk berfikir dia pergi Jepun, bagi saya macam bila saya tengok masa saya student, mengagumkanlah untuk saya macam dia nak berfikir je tapi dia shoot dekat Jepun dalam kereta api. Jadi macam okey. Okay, menarik. Okay, so macam kita dah tengoklah dua sampel yang mungkin dia tak bukan terlalu indie ataupun kita tak kerangkakan dia dalam indie sangatlah. Tapi kita beralih ke tahun 90-an, kita ada satu filem daripada Hishamuddin Rais, tajuk dia dari Manchester dari Jemapuh ke Manchester. Okay, so I saw this, macam dia macam dah lama jugalah, so macam mungkin dah tak berapa ingat, tapi macam dia punya cerita tu macam agak ada bersemangat muda dan dengan lebih langgar je kot. So tapi macam lebih dia macam road movie lah, macam ke atau mungkin ya. So apa mungkin kita I can pass this to someone. Dia macam lost thoughts.
So yang filem ni tahun 1995 ke 96? Kalau 96 kalau saya tak silap lah. 96. So yalah, so Isyamuddin Rais tu memang seorang apa, figura yang terkenal kan, aktivis politik dan yalah, maksud orang kenal dia dengan pelbagai latar belakang dan sebagainya. Okay. So yang filem ni kalau saya tak silap ada apa, pelakon ataupun kru tu apa, pengarah filem Songlap tu kan. Fariza. Dan baru ni ni just macam mungkin trivial lah kot yang berkaitan dengan filem ni. Tak silap baru ni, bukanlah baru, tak silap ada pengarah Cik Adria, dia buat doku itu bawah siapa lah? Bawah Pesta Filem. Oh okey, Pesta Filem kita, untuk dia trace balik, dia bawa Isyam lah untuk trace balik yang kereta yang diorang budak-budak ni bawa nak pergi ke Manchester tu. Okey. So macam yang Azam cakap tu, kalau ikut saya macam ini yalah, kalau nak letak dalam bracket kan filem Seman tu, saya rasa ini betul-betul meraihkan, nak kata semangat indie tu inilah. Memang dia betul-betul muda kan, tapi gambaran filem tu dia masih, sebab dalam filem tu ada mula-mula dua orang watak ni nak pergi Manchester. Seorang ni nak cari ayah dia, seorang ni nak pergi tengok Josh Best. Manchester United lah, memang peminat gila kan kelab bola sepak Manchester United tu. So diorang pergi, lepas tu diorang jumpa lah lagi seorang perempuan ni, lepas tu jumpa seorang apa, penyanyi apa ni, pang ke benda tak tahulah. Okey. Tapi so 4 orang ni sampailah, bukan tak ada sampai tapi perjalanan diorang lah. Tapi next gambar kereta lah kan. So kereta tu lah yang digunakan, dan kereta juga yang yang dijejak oleh Cik Andra dalam dokumentari tu. So dalam cerita tu, tapi ya, sebab memang Hisham betul-betul meraihkan semangat muda lah, dan banyak kali benda tu dia ulang-ulang dalam dialog yang kita kena keluar dari kampung. Tapi sebab selalunya dia punya apa, kalau orang macam orang muda ni, dia macam nak marah-marah kan. Memang sesuai lah semangat orang muda kan, agresif dan sebagainya. Tapi dalam filem ni saya perasan macam, sebab dalam filem kan ada apa, ada watak polis tu kan. Dan watak polis tu kan macam yalah authority, tapi dia somehow bagi semangat dekat diorang ni kata dia kata apa, lepas kau dah keluar dari kampung ni, kau akan jadi orang lain. So dia bukanlah authority yang macam yang menekan kan, yang kata kau tak boleh nak buat, kau tak boleh nak keluar, kau kena ikut sistem aturan undang-undang. Dan memang banyaklah apa, babak-babak yang betul-betul nak menunjukkan semangat kemudaan tu. Apa lagi? So nanti saya pas kat Ridwan, nanti saya patah balik lah. Ya, tapi macam I really like macam dia punya dia punya semangat tu lah, ataupun dia punya jalan cerita dia. Bukanlah really like, okay kita terlebih pula tu, tapi dia macam ada satu yang tak tahu, dia macam okay, mungkin I can just pass this to you first. Ya, mungkin pass kat awak dulu. Dari Jemapuh ke Manchester, bila saya cakap pasal kemudaan tu, mesti lawan dia apa kan. Jadi lawan dia sebenarnya orang tua. Dan dalam filem ni diwakili oleh seorang profesor yang ada satu perversion. Saya tak ingat apa dia buat, tapi dia ada, saya ingat dia ada perverse sikit. Dia tangkap, tapi dia macam dia ada perversion. Saya tak tahu apa yang dia suka buat, tapi orang tua tu dalam hutan kidnap ada seorang ni kan. Tapi dan authority kalau yang ganggu tu pun yang ganggu waktu gig tu. Jadi saya yang satu saya suka filem ni, dia punya shot kat sungai tu. Macam saya rasa ada shot-shot yang macam indah, framing dia, pembuatan dia. Saya tak tahu siapa DP dia, tapi kalau compare dengan Seman sebenarnya lebih gerila yang kecil production tu. Yang ni macam lebih formal lah, maknanya production okey, tapi semua ini berbalik kepada spirit tu lah. Betul lah, dia spirit dia tu kita rasa muda, atau rasa kalau dalam konteks Malaysia memang segar lah filem tu. Dan dia banyak bagi inspirasi juga kan. Kalau tak silap saya baca-baca macam Amir Muhammad dengan Lips to Lips, saya sendiri tengok pun saya inspired. Jadi dia macam filem yang penting lah. Dan waktu ni memang dia kalau tak silap saya shoot masih pakai filem kan. Kalau tak silap, sebab tu dia macam kena ada seorang orang kaya sikit, dia boleh support produk sini.
Saya tak tahu producer dia siapa, tapi dan nama produksi tu saya ingat lagi, Payadara kan. Sampai sekarang saya ingat sebab dia pelik. Saya macam first time tengok apa Payadara Production. Okey. Payadara betul? Betul kan? Payadara. Dia macam wordplay sikit. So yang sebab ini yang apa yang saya tahulah kan, tapi mungkin saya salah juga, tapi ini apa yang Hisham pernah beritahu sewaktu dia ada sesi macam forum ke apa di Penang. Idea Raya kot, saya tak tahu ke di Penang, tapi di Penang lah. So Hisham cerita tentang perjalanan dia. So sebenarnya waktu Hisham dia ada beberapa bahagian skrip ni ataupun the whole skrip yang Hisham buat ni sebenarnya waktu tu dia dekat penjara. So macam mana dia pass dekat orang lah skrip tu, lepas tu dia revise balik dan sebagainya, kalau saya tak silap. Tapi ada beberapa lagi yang macam menarik, macam perasan tak kalau macam dalam filem tu kan ada siapa yang orang badan besar tu, Bob Kuman ke kayak itu tu kan. Tapi itulah, so macam kita tak tahu sebab dia awal waktu dua orang pemuda ni nak keluar dari kampung tu, diorang dah jumpa dah Mamat ni. Lepas tu kereta diorang rosak. Tapi so diorang gerak, tapi Mamat ni dah kat depan dah dekat depan jalan tu kan. Tapi dia jalan kaki je. Tapi bukanlah nak kata sepanjang perjalanan tu Mamat dia jalan kaki, tapi kita boleh assume dia jalan kaki lah. So dekat hujung sekali kan kereta dia rosak sekali kan. Dekat nak bonggol nak sebelum nah tu. So ada sekumpulan bikers kan. Passing the cars. Lepas tu patah balik. Lepas tu yang Mamat ni cakap lain kali jangan hina orang ke macam tu lah. Tapi sebab dia ucap terima kasih kat seorang Mamat tu, sebab sebelum ni Mamat tu bagi radio dekat dia. So Hisham kata dia punya kenapa ada Mamat tu kan, sebab dia kata Mamat tu macam Nabi Khidir. Sebab jelas kan Nabi Khidir kan macam dia muncul kat mana-mana kan, tapi setiap kali kemunculan tu ada dia bagi kesan dekat individu ataupun peristiwa tu. So macam spiritual juga Hisham ni. Tu tapi yang so nak kata memang betul-betul muda, sebab lepas tu kereta tu ya, tak tahu, mungkin saya rasa semua orang dah pernah tengok kot filem ni. Last kali kereta tu terbang kan, dia macam betul-betul sebab dia satu tak konvensional kan, sebab dia tak ada macam orang tak tahu dia orang selamat sampai ke dan kenapa nak terbang kan. Dia somehow melanggar logik filem-filem yang semasa tu lah kot. Okey. Tapi so macam yang kereta terbang tu betul-betul macam nak meraihkan kebebasan, kemudaan tu lah. Dan yang komen lah kan, aku komentar banyak macam pengarah-pengarah filem muda, tapi semangat dia ataupun style dia macam tak menggambarkan kemudaan tu lah. Okay. Do you want to comment ke apa? Comment sikit. Tentang apa kenyataan Sazni yang last tu, terakhir tu. Sebenarnya bagi saya, sebab saya penulis juga, novelis, kita boleh nampak juga dalam writing, dalam sastra, banyak yang muda dia tulis style orang tua. Dan benda ni ada juga dalam filem. Yang ni, benda ni bagi saya itulah dia ironi lah. Hisham masa tu dah tua sikit kot. Tua sikit tapi dia buat filem yang berjiwa muda. Tapi kita ada banyak orang berjiwa muda. Bukan berjiwa muda, secara fizikalnya muda. Jiwanya dalam karya kadang-kadang rasa tua tu. Rasa tua. Saya tak tahu tu okey atau tak, tapi itu yang dapat saya kenal pastilah salah satu benda dalam Malaysia punya seni. So dia komen balik juga pasal ni. So macam dekat awal tadi I said like filem ni macam ada satu kemudaan yang refreshing lah untuk masa tu kan, sebab mungkin satu barisan yang ada, pengarah yang ada pada masa-masa tu mungkin lebih dia punya subjek ke ataupun dia punya watak-watak dalam filem mereka lebih mature ataupun mungkin bukan mature, yang lebih family atau kisah yang bukan yang macam ni lah, yang macam dalam Jemapuh ni. So I think seterusnya kita boleh teruskan. Okay, seterusnya selepas tahun 96 ni kita sampai ke era 2000. So ini adalah satu era yang dekad yang
defining moment untuk indie mungkin, sebab dia muncul satu gelombang baru filmmaker yang menggunakan teknologi terkini pada masa itu untuk membuat filem. Jadi contoh yang paling terawal yang kita ada adalah Lips to Lips oleh Amir Muhammad, dihasilkan pada tahun 2000. So kita so I saw this macam baru lagi, macam mungkin bukan masa tu lah, because masa tu sekolah lagi. So tengok dalam mungkin tahun lepas atau 2 tahun lepas. Jadi rasanya dia filem digital pertama, was it? Okay. Digital tu sendiri macam tak pasti, sebab hari tu saya tengok Kaki Bakar oleh Yue kat Ilham. Yue kata Kaki Bakar tu first digital, tapi maksud dia adalah video lah. Tapi video, adakah video tu digital, dia pakai cam ke? Itu dah kira digital? Saya tak pasti. Sebab idea tape tu bukan filem, tapi bukan digital ke? Adakah itu digital? Sebab dia tape, jadi dia tape lah, masih analog lah. Tape. Dia masih okay. analog. Okay. So betul lah yang ni, Lips to Lips ni yang first. Okay, so Lips to Lips dia ada satu naratif yang khas, yang baru untuk filem Malaysia pada masa tu. So dah tengok? Belum, tak. Okay. Awak tengok dulu lah. Jadi macam Lips to Lips dia, hari itulah saya tengok dia menariknya, dia rasa dunia di Kuala Lumpur latarnya. Dia ada English speaking punya nada tu. Dia macam kalau saya tadi saya sebut pasal sastra, bila saya masuk teater, teater dia ada nuansa ni. Dia ada satu teater yang rabak sikit, selalu teater Melayu lah, yang kat kampung-kampung atau yang kecil-kecilan, yang belajar teater. Tapi ada satu lagi gaya hidup, dia yang English apa? Teater dalam bahasa Inggeris. Dia macam nak kata, dia ada satu perasaan. Dia punya jenaka, dia punya gaya hidup. Setting dekat Bangsa ke mana? Dekat kawasan-kawasan Silverfish. Dan yang buat dia indie tu lokasi-lokasinya lah. Macam kat kedai buku indie juga. Mungkin Silverfish masa tu kecil lagi. Lepas tu ada shoot dekat rumah-rumah. Boleh jadi rumah-rumah kawan-kawan saya rasa. Macam kat kereta. Jadi komen saya tak ada komen, tapi bagi saya itu yang menarik lah kalau kita compare dengan yang sebelum-sebelum ni, kita punya contoh. Kita dari Jemapoh, Seman dan Daddy M. Borhan punya filem, dia bahasa Melayu lah, macam dia punya language, mode of communication. Tapi dalam tadi production, ni communication, ini dia bahasa Inggeris. Dia ada perasaan betul-betul. Dia kalau kita kat Malaysia, kita kalau student, kita punya pembawakan atau hidup yang kita lalui beza tau. Kita yang ambil masuk U local you banyak guna bahasa Melayu, you awam dengan masuk U private. Yang private, yang mana-mana yang lebih gaya hidup dia beza sikit. Dia macam selalunya English speaking. Jadi dia ada kontras tu. Dia menarik untuk yang ni, dia macam dia swasta. Dia rasa macam kita masuk satu alam lain dari filem tu. Okay. Ada nak tambah? So dalam ni kita boleh nampak macam digerakkan, ataupun kalau tak digerakkan, ialah digerakkan tapi dengan kolaborasi kawan-kawan yang kawan-kawan Amir. So kita ramai kita kenal, macam ada figura-figura yang masa tu baru nak mula. Ni ada gambar lain ke? Okay, dah seterusnya. Okay. Macam Lips to Lips yang saya baca lah, dia inspired dari Jemapoh ke Manchester. Macam mana kata? Dari Jemapoh ke Manchester memberi inspirasi kepada Lips to Lips, salah satu lah. Tapi Lips to Lips juga bagi inspirasi kepada yang seterusnya ni, apa?
Dahuang Pictures ke, lebih kurang macam tu lah dia, sebab dia antara yang terawal gerak dulu 2000 kan. 2000. Sebab ini macam dia punya apa, latar sejarah tu saya tak berapa pasti. Maksudnya macam Lips to Lips tu sebab yang saya tahu editor dia Isazali kan. Dan tapi masa dia Lips to Lips tu bukan diterbitkan bawah Dahuang kan. Selepas tu baru Baru nak tanya, kita nak check, was it kalau tak tahu kalau Ami ada online sekarang. siapa yang terbitkan? Oh, belum ya? Belum so siapa yang terbitkan? Sendirilah Indie. Sebab Dahuang tu macam collision of, macam Dahuang bagi saya dia collision of indie filmmakers. Tapi Lips to Lips ni dia macam first punya dia, bagi saya kalau saya silap mungkin boleh beri betulkan, dia indie yang bersendirian. Sebab yang saya bayangkan Dahuang tu bila syarikat macam 4 orang yang masing-masing dah establish sebagai betul-betul nak buat filem. Macam James Lee lepas tu. Sebab ini James Lee belum buat lagi kan 2000 ni. Okey. Okey, bukan okey. Thank you Isazali dengan Amir yang diterbitkan oleh Kino Ai dan Pustaka Cipta. Okey. Okey, kita tak cukup research. Okey, tak apa. Seterusnya okey. Okey, filem seterusnya kita pergi ke Big Durian. Ini baru masuk ke Dahuang. Okay, so Big Durian, bila tengok balik ataupun dia mengingatkan saya kepada Tiada Cinta Sama Muda. Mungkin Tiada Cinta Sama Muda ni inspirasinya secara unconscious adalah Big Durian. Okay, mungkin tak lah, tapi macam dia ada elemen yang kita familiar dalam apa yang kita buat tahun ni. Contohnya dia punya tu dia ada satu, dia bukan collage sangat tapi macam ada satu pecahan-pecahan tu. Dia macam dia tak ada naratif yang terus macam yang linear naratif lah. Tapi so I really like macam dia ada macam black and white stills, lepas tu ada macam ada screenshot ataupun paparan kamus. Dia macam sesuatu yang kita ada buat jugalah. Tapi dia macam, tapi yang seronoknya sebab dia ada interview tu dan ada juga apa panggil fiction. Dia ada yang di interview tapi dia macam dilakonkan sesuatu yang macam tu lah. Dan ada juga elemen yang betul-betul tanya orang, was it betul-betul orang, okay, mungkin tak betul kan, kita tak tahu lah kan. Okay, sesuatu yang macam tu. So yang itulah, saya pun personally memang saya suka filem The Big Durian ni sebab yang macam Aizam cakap tu, dia sebab dia macam sort of macam sambung kan, dia punya, bukan nak kata sambung tapi teknik, sebab dia macam mana dia kata, bukan dia kata mock kan, tapi dia punya teknik macam essay tu ada dalam filem Lips to Lips tu. Tapi sebab yang macam yang Ridwan cakap tu, kalau Lips tu ada apa, ada macam ada yang ataupun ada gambaran ataupun suara yang luar daripada macam macam filem-filem sebelum ni yang macam kampung, pekan semua tu kan. So macam kat sini macam ada latar bandar, urban sikit kan. So macam dalam untuk filem Durian ni, sebab yang orang-orang yang di interview tu pun sebenarnya kalau siapa yang macam mana yang familiar dengan kata circle ataupun dengan dengan wacana-wacana ataupun orang-orang yang terlibat dekat area KL ni lah kan, tak salah sastra ke teater, filem dan sebagainya. So macam dia orang mungkin boleh tangkap lah. So sebenarnya yang reenactment tu bukannya betul pun, bukan maksudnya reenactment malah tak betul, tapi yang macam tu siapa yang jadi pelakon yang jadi ejen pelancongan tu. So sebenarnya dia bukannya ejen pelancongan pun. Tapi untuk dapat tangkap benda ni kita kena ada macam, untuk lebih appreciate filem ni lah, kita kena ada macam sort of macam boleh tahulah. Tapi kalau tak tahu pun tak apa je, sebab ini sebenarnya macam ini filem first Amir yang macam cuba nak menangkap apa yang berlaku zaman dulu kan, macam period-period yang besar tapi jarang dibincangkan dalam popular culture ke apa kan. So dalam filem The Big Durian ni
dia cerita tentang kejadian amok tu lah kan, Private Adam. So apa, Amir interview pekerja hotel tu, betul adalah aktivis teater benda semua tu kan. Sebenarnya. So macam pada saya macam form tu menarik. Dan, so ini apa? Ini bawah dahwang kan. Ini bawah dahwang. Dan betul lah. So memang personally saya sukalah sebab dia dan juga dia sebab isu amok ni sebenarnya serius kan, dan banyaklah sebenarnya kontroversi semua tu. So mungkin Aizam boleh cakap sikit tentang benda tu. Ya, ataupun okay. Okay, so macam I really like macam maksudnya form tu lah, dia macam ada satu yang mungkin dekat Malaysia masa tu tak ada lagi lah, dan also satu topik atau subjek yang tak selalu disentuh ataupun yang mungkin tabu ke apa, sesuatu yang macam tu, tapi macam masih ada, walaupun dia macam ada dia ada nada macam nak buat kelakar ataupun bukanlah kelakar sangat, dia macam lebih tak serius sangat, tapi masih ada rasa danger tu sebab dia pergi balik dekat mana ataupun diceritakan balik oleh orang-orang yang pernah experience ataupun ada pada masa tu lah. So I really like cara dipersembahkan lah, macam cerita-cerita yang serius tapi dibuat dengan lebih bukanlah santai sangat, tapi masih ada elemen yang berkontras gitu. Jadi mungkin semua dah cakap dah, tapi kita ada buka api, ada gambar ke? Tak ada. Tak ada. Sebab buka api 2000 juga kan. Ya. Buka api pun bagi saya oleh Osmali dia satu macam jugalah. Itu pun sama, dia macam yang sebut Seman tadi, dia gelap. Dia macam dia capture, kalau gelap tu gelap. Dia dicaukit kan, cerita pasal kehidupan di situ. Tapi yang saya nak kongsi sebab apa saya rasa menarik pula bila fikir, kita ambil beberapa filem yang kita petik tadi. Big Durian, dia lucu, dia ada sense of humour. Kadang-kadang saya rasa macam kita sebagai orang Malaysia, cara kita resist adalah dengan humour juga. Dia contoh daripada yang awal sekali mungkin kita contoh filem Keluarga Comat tu komersial punya. Dia sebenarnya kesinambungan dari studio punya era, tapi dengan usahawan baru. Daddy M. Borhan menyanyi juga ke? Tak juga, tak kan? Usahawan lah, tu lain. Tapi dia berlakon juga kadang-kadang dengan. Tapi itu jenaka komersial lah, kita ambil yang Keluarga Comat tu. Tapi kemudian bila masuk Seman sebenarnya bagi saya lucu filem tu lah. Dia ada satu kelucuan yang aneh lah dalam filem Seman. Dan kemudian dari Jemapuh pun ada kelucuan dia juga. Dia satu jenis lucu yang lain pula. Dia sangat personal punya lucu. Jadi Seman lucu Masa Putih, Jemapuh lucu Hisham Rais, Lips to Lips, dan Big Durian lucu gaya Amir Muhammad. Dia ada wit, dia lain. Tapi itu yang saya rasa macam menarik lah, kalau kita jalan sikit 3 yang atau 4 filem yang kita sebut ni. Yalah, mode of resistance kita sebagai orang Malaysia, humor. Yeah. Okay. Tapi lepas tu ada banyak filem yang, sebab tu saya petik balik Buka Api, sebab Buka Api lebih serius lah. Dia saya rasa Usmali lebih layan hal yang serius sikit. Okay, seterusnya kita ada filem apa ni? Bukan. Ini masih Big Durian. Okay. Ni bukan, dia lambat. Ni apa? Oh, okay. So, okay. Ya. Rabun. Okay. Saya ingat tengok masa cuti SEM, dia keluar kat TV3. Satu filem, was it tali, kita panggil tali movie ke? Ataupun okay, so tali movie ataupun Aku filem TV lah tu. Filem TV. Okay, ya. Okay, kita panggil dia filem TV. So ini bermulanya satu era, okay, tak adalah era, tapi ini kita kenal Yasmin Ahmad daripada sinilah. So universe Orchid dengan Mak Inom tu rasanya bermula daripada sinilah. So kita boleh tengok okay, kejap. Okay, nah. Sambung. Amirul. Okay, so yang filem Rabun ni saya tak tengok di apa? Di TV. Tapi saya pernah tengok lah. Okay, so macam yang Aizam cakap tadi, ya, filem Rabun ni ialah macam
even sekarang pun ramai yang melihat macam yelah dia macam pemikir-pemikir filem sekarang kan, especially daripada Dah Huang dan generasi-generasi pemikir filem muda sekarang, banyak saya rasa terhutang budi dengan apa yang Yasmin buat lah kan. Walaupun kalau mungkin siapa yang kenal Yasmin secara peribadi atau baca blog dia dulu kan, Yasmin bukanlah ada cita-cita nak ubah dunia ke benda kan, dia just nak menyampaikan apa, even blog dia apa, storyteller kan. So yang Rabu ni saya suka sebab saya rasa watak-watak M. Rajoli, Katina Aziz dengan Nohiriah tu betul-betul on point. Macam even yalah apa, bila lepas tu saya baca balik yang buku Amin Muhammad tu sendiri kan, yang apa 120 Malay movies tu, memang dia kata apa, cara gelak Nohiriah dengan Katina Aziz tu memang sama, tapi memang dia betul-betul macam nampak macam orang kampung lah Nohiriah. Dan in fact Nohiriah zaman tu tak popular lagi kan, sebelum dia pergi dia jadi dia apa, berlakon kat TV3 lah. So dia popular. So, macam Rabun tu, dan ada beberapa adegan yang best kan, macam apa, Katina Aziz dengan M. Rajoli mandi dekat luar berkembang semua tu. So macam image kampung tu macam nak kata dia sama macam apa yang saya lalui ataupun apa yang saya bayangkan, which is kalau ada macam apa pembikin filem sekarang, dia image kampung tu tak sampai, sama ada lah kan, ada beberapa kekangan lah kan, sebab satu mungkin pembikin filem tu tak pernah melalui kampung ataupun imajinasi, research dan sebagainya. Tapi Rabun personally saya suka lah. Betul. Pasal apa casting ataupun penggunaan macam maksudnya diambil pemilihan, yes, that's the word. Pemilihan Nohiriah dan Katina Aziz dengan M. Rajuli tu rasanya lebih melekat dengan watak tiga tu, anak beranak tu, berbanding yang seterusnya lah. Tapi tak tahu, mungkin I also wonder kenapa dia tak teruskan. Adakah sebab dia macam dia pelakon TV, tak sesuai untuk filem, tapi lebih rasanya dia lebih melekat lah dengan watak tu. Dan tapi mungkin ada sebab lah kot. Of course lah ada sebab kenapa digunakan watak pelakon lain untuk filem-filem yang seterusnya, untuk tiga watak ni. Apa yang saya suka dalam selain daripada dalam Rabun ni lah, selain daripada pemilihan pelakon tu, is the cara dia, mungkin bukan lakonan sangat lah, tapi macam cara di cerita tu. Okay, asyik sangkut je, I'm always like this. Okay, tapi dia cara cerita tu bergerak. Itu satu. Mungkin jalan cerita lah dia, macam dia punya, sebab yalah of course sebab ni filem TV, so dia macam dia cepat sikit kot berbanding filem yang ada lebih dia punya jeda ataupun dia punya tempo. Ya, dia lebih laju, atau bukanlah lebih laju tapi lebih saya lebih appreciate dia punya tempo yang untuk yang Rabun ni lah. Mungkin boleh share sikit tentang Rabun yang saya rasa dia menarik juga, unsur bukanlah violence. Dia ada violence yang lebih terasa tu. Sebab kadang-kadang kita nak cakap buat comparison macam tu, tapi macam yalah saya tengok juga sebab saya ulang tengok balik Rabun dan Sepet back to back, dan memang ketara lah. Saya betul-betul pun sama juga, setuju, dapat rasa kombinasi M. Rajoli, Katina Aziz dengan Nohiriah lah. Bila yang diorang mak ayah tu datang, tiba-tiba ingat anak dia mandi dengan lelaki tu kan, dia punya tak, maknanya kita tahu dia ni macam ada
agama lah, macam alim sikit lah. Yelah dia gaya hidup macam tu, tapi dia alim juga. Tapi ini berbeza dengan scene dalam Sepet bila siapa nama watak ayah tu, Haris Iskandar tanya Ida Nerina dengan Adibah Noh dah semayang ke belum. Dia ada satu yang saya rasa dia ada macam mana, saya susah nak believe tu. Dia ada macam ni jenaka ke, dia serius ke? Sebab dia beza kalau M. Rajuli. Kalau M. Rajuli cakap, kamu dah semayang ke belum? Dia kita believe kan. Tapi ni macam bila saya tengok tu balik, sebab back to back, jadi saya tak boleh nak buang comparison ni. Itu satu benda yang saya ketara lah, saya jelas. Dan juga violence tadi, saya sebut violence. Sebab dalam Rabun, dia tunjuk tangan tu nak tarik rambut mak dia. Jahat sebenarnya. Yang yalah yang jiran tu, okey, dia jahat, saya terima je dia watak tu jahat, walaupun sebenarnya okey tak apa, kita tahulah watak tu jahat, tapi kejahatan atau violence yang dia buat tu terasa bila saya tonton. Tapi ini berbeza dengan yang Sepet, bila dia gaduh kat belakang tu, tiba-tiba ada tukang masak goreng-goreng cakap ini benda biasa ke sesuatu macam tu, dia macam tak rasa kadar violence tu lah. Dia tak sampai, bagi saya dia tak sampai berbanding Rabun. Jadi bagi saya Rabun power sebab dia sampai tu. Dan malah ending dia tu yang main baling slipper tu, itu powerful. Sebab bagi saya, sebelum ni saya belum tengok Rabun. Saya kalau filem-filem Yasmin Ahmad, saya suka Mohsin. Ending dia tu bagi saya magic lah. Tapi rupanya dalam Rabun dah ada dah magic tu. Yalah sebab Yasmin dia akan just buat dia punya universe dia sama je. Sebenarnya cerita dia bertukar-tukar karakter, tapi sebenarnya sentuhan pertama tu dah dapat dah dekat Rabun. Jadi yelah, walaupun Yasmin dari advertising dan TV3, dari segi mode of production dia sebenarnya selesa lah, mewah. Dia bukan gerila, dia bukan susah. Tapi tenaga yang dia beri, kepribadian dia melalui Rabun, macam mana kata, dia segar tu, dia kuat lah. Boleh kata personal juga. Dia memang personal. Ya, dia personal, dan I think dia punya ada kita boleh tengok, dan dia punya dari filem-filem dia tu kita boleh kenal dia punya estetik ataupun dia punya dia punya ciri-ciri lah filem Yasmin Ahmad macam tu. Okey? Sambung. Sebab tadi kan Ridwan cakap dia Ridwan susah nak percaya bila watak Haris Iskandar tu tanya bila nak semayang kan, dah semayang ke belum. Tapi sebab menarik juga sebab kalau kita ikut filmografi Yasmin ni, dialog tu tak ada masalah. So macam bukan pada saya lah. So dekat dalam konteks yang apa yang Ridwan cakap tu, pada Ridwan dialog dia bermasalah tu sebab kita somehow kita ada macam prior background tentang pelakon-pelakon sekian-sekian tu. Contoh macam sebab kita dah identify kan, macam Emma Rojoli ni watak dia macam ni, Katina Aziz macam ni. So Haris Iskandar pula watak dia macam ni, dekat luar mungkin macam ni kan. So adakah itu macam mengganggu apa yang Ridwan lalui tu? Ya, dia macam dari segi itulah. Yalah. Tapi benda ni dia macam datang sekali jugalah. Dan saya pun bukanlah kenal sangat orang tu kat luar, tapi dia image dalam skrin. Bagi saya casting, dia image dalam skrin, cara penyampaian juga. Sebab yalah, lagi satu Haris ni macam comedian deadpan. Kita kadang dia ni tengah cynical ke dia tengah serius, tanya dah semayang ke belum. Itu yang saya terfikir dia confusing juga. Sebab yalah, background yang sebenar pun kita tahu sikit-sikit, okay dia comedian, tapi dalam sama dia dalam cerita yang serius. Tapi dia macam nak kata, dia bukan tak boleh. Sebab kadang-kadang macam Jim Carrey semua, dia lucu je, tapi bila dia bawa karakter serius, dia serius. Tapi dalam yang ni, tone dia tu saya tak pasti. Tone dia tu. So saya rasa filem memang nak buat serius, tapi kadang-kadang dia boleh terlawan. Dan mungkin dia tak disengajakan, mungkin itu pengalaman saya. Tapi itu yang mengganggu. Terutama bila saya tengok back to back lah, itu betul-betul saya dapat macam pairing kan, in comparison. Okey. Seterusnya kita ke filem The Last Communist. Okey. Ini pendek lah. Ni pendek je lah. Okey. Siapa dah tengok? Tapi saya dah tengok, tapi personally saya lebih prefer yang awal-awal tu lah kan. Tapi The Last Communist pun masih lagi sama. Dia masih sama treatment dengan apa yang ada dekat apa tu,
The Big Durian tu, which is Amir approach benda ataupun nak kata satu tragedi atau peristiwa penting dekat negara tapi jarang diperbincangkan lah. So itu je lah kot saya nak cakap tentang apa, tentang The Last Communist. Dan filem ni yang sebelum Big Durian tak. Tapi maksud dia apa, Amir berangkat, cerita tu berangkat daripada peristiwa sejarah kan. So macam yalah, itu saya macam concern lah. Bukan nak kata concern, tapi Amir punya gaya lah lebih kurang kot. Okay. Do you want to take over the second one? Oh, siapa? Ini dari kita. Oh, okay. So ini Ira Tan Chum. Okay, Tan Chum. So Love Conquers All ni saya tak tengok lagi. Okay, tapi saya dah tengok filem-filem dia macam apa? Ya Sudah Sama Berkelana tu lah, yang ada Namron dengan Miss Lina, Azman Hassan. Okay. Tapi so macam Tan Choo Mui ini adalah macam kumpulan ataupun ahli daripada Dahwang Pictures tu yang diasaskan oleh Amir Muhammad, James Lee, Ho Yu Hang kan. Sentat, rasa ramai lah kot. Oh, 4 orang je. Okay. So tapi lepas tu kan ya, maksudnya tapi ya daripada Dahwang Pictures tu lah lahirlah macam apa, Wong Min Jin dengan Greenlight Pictures kan. Lepas tu ada Edmund Yeoh tu, lepas tu ada sekarang baru ni siapa? Nantilah kita pergi. Okay. So saya suka Tan Choo Mui ni sebab dia yalah macam kebanyakan filem Dahwang ni dia beza ni sebab kalau katalah sebab dia pengarah dia Cina kan. Tapi itulah satu sebab dia punya naratif yang bawa dalam filem tu memang kita tak nampak lah kan dalam filem komersial tu, which is yang boleh kita kata macam apa, Malay oriented lah kan. Dan macam Ridwan cakap tu pun dia macam yang Ridwan cakap tu apa tentang perasaan dia berbeza tu. So sama juga macam Dahwang tu lah, sebab bukanlah sebab apa naratif yang bawa tu ataupun representasi yang ada dalam cerita, tapi dia adalah macam dia luar daripada apa yang sering kita macam jelah kan. Contoh macam kita tak nak nafikan yang masyarakat dekat Malaysia ni masih lagi di apa, di kotak-kotakkan kan. Dan yalah filem-filem Dahwang ni cuba nak bawa apa yang lain daripada apa yang kita dah biasa tonton. So dalam filem-filem Tan Choo Mui ni macam yalah apa Love Conquers All dan Berkelana semua tu, dia personal jugalah macam yang lain pun. Dan tapi saya suka yang Berkelana ni tak ada dalam poster lah, Ya Sudah Sama. Sebab dia kebanyakan filem Tan Choo Mui ni kalau saya tak silap dia dekat kampung dia tu Sungai Ular tu. Dia memang simple je lah. Dan dalam filem Berkelana tu ada babak yang saya suka lah, especially dekat laut tu kan, yang memang kalau sebab saya tak pandai produksi, tapi dia apa memang simple, dia tak ada apa, memang watak lelaki tu gelap je kan, tapi dia macam boleh kata sebagai poetik juga lah kot. Dan saya rasa Tan Choo Mui masih lagi mengekalkan personal tu dalam cerita dia. Yalah kita boleh nak argue macam semua cerita personal, tapi dia punya level, dia punya macam mana personal tu saya rasa ada unik-unik lah ikut pengarah masing-masing kan. Okay, so okay, sorry. Jatuh je. Okay, kejap Okay, Tan Choo Mui adalah seorang pengarah perempuan independent yang dalam wave independent itulah. So sampel yang sebelum ni kita tengok macam semua pengarah lelaki kan. So satu Sebelum Yasmin lupa. Ada Yasmin. Cuma kita boleh tengok Tan Choo Mui dia lebih dalam satu group yang independent tu lah. Dan I really macam kita kena apa nak cakap tadi, kita nak cuba cari lagi pengarah ataupun filmmaker yang boleh kita ketengahkan secara, sebab ada juga memang ada pengarah perempuan yang lain, tapi dia bukan kita susah nak jumpa yang yang lebih bergerak secara independen lah. Contoh macam ada yang mungkin
kita ada pengarah yang lebih dalam studio ataupun daripada production macam ada Yana Samsudin atau siapa lagi? Junat tu. Tak ada filem tapi ada telefilm semua. Yes. So Emma Fatima. Ada Emma Fatima. Tapi yang itu ialah kita faham yang tu yang lebih ke arah yang lebih ada production atau commercials, lebih commercial lah. So dan apa yang Tan Chui Mui bawa lebih belum. Oh, jadi ni cakap Pasal Tan Chui Mui lah. Okey. cakap pasal filem. Okey. Tak apa? Tak Mana apalah. nak cakap pasal Tan Chui Mui tanpa tengok filem? Tak. Ha? Tak apalah. Okey. Tak jadi kan? Tak ada, macam ada terfikir sebab kita dah bersembang sampai indie, dan terfikir sebenarnya indie kita kena tengok juga dia sebagai satu ekosistem. Sebab kadang-kadang kita nak nilai indie tak indie, kadang-kadang ada orang memang struggle, dia buat satu filem lepas tu terus dia bersara atau dia berhenti sebab nak buat filem sebenarnya memang susah, pakai banyak modal, bajet. Jadi saya terfikir, adakah indie ni satu bentuk ekosistem atau sustainability di mana orang tu dia kena tahu, dia kena pandai-pandai lah cari cara untuk terus membuat. Macam contoh kita tadi ada Isa Zalisa dari Kino Eye, yang bagi saya Kino Eye post productionnya house yang support lah benda-benda indie ni, kadang-kadang tolong-tolong. Jadi itu satu entity yang dia sustainable, dia cuba sustain dan cuba bergerak je. Dan bagi saya itulah penting juga indie ni, dia fikir jauh. Jangan dia boleh juga indie yang fikir singkat, tapi bagi saya penting untuk indie yang fikir jauh sebab dia kena tahu dia adalah satu bentuk ekosistem. Sebab dia kalau dia tak follow jalan yang konvensional, yang lebih mungkin komersial ke, mungkin dia ada kekangan ke, dia ada benda nak cakap tapi ada benda-benda menghalang dia, mungkin dia nak buat sesuatu tapi syarikat atau badan tu ambil rights dia ke sesuatu macam tu lah. Maknanya dia ada benda yang dia sedar yang dia nak pegang. Jadi nak tak nak dia kena buat je, tapi dia kena cari jalan. Sebab di sini saya dah cuba nak bagi satu contoh yang terbalik. Macam kadang-kadang kita banyak bercakap yang selalunya kalau indie dia mesti filem pertama atau filem awal, sebab orang tu macam tak kenal lagi orang, dia nak cuba dia buat je. Tapi bagi saya Zaid Lokman contoh yang menarik, di mana dia bermula dengan buat filem komersial dulu, tapi lepas tu dia ada satu filem yang last, antara yang last dia buat Mahaguru dengan Awang Grudi tapi Mahaguru tu saya tak tengok, tapi ramai kawan saya tengok, tapi saya tengok trailer, tapi saya rasa dia ada semangat indie. Dia independent. Sebab bagi saya Mahaguru tu kita tak rasa dia ada nak, dia macam sangat tak tahu nak kata dia tak komersial, dia tak, tapi dia macam personal pun ada sebab dia pasal silat macam. Jadi bagi saya itu indie yang unik sebab dia reverse punya benda, di mana seorang pengkarya Zaid Lokman dia nak buat filem je, dia peduli apa macam kitaran dia tu kan, dia buat je. Dan benda masuk panggung, dia ikut ekosistem yang dia tahulah kan. Jadi tu saya rasa dia menarik sebab tak semestinya semangat indie tu suatu pembikin tu muda dan tak kenal orang lagi. Dia boleh je juga macam orang tu dah kenal ramai orang, dah makan garam semua, dia just nak buat je macam. Dan teknologi digital membolehkan dia untuk buat dengan cara murah dan mudah, dan dia buat. So sebab Ridwan dah cakap tentang Zaid Lokman dengan Mahaguru tu kan, so macam sebab dia cakap tentang semangat tu kan, macam sebab kalau tak silap Amin Mohamed kan ada buat doku tu kan, apa tajuk dia? A ke Z kan? Apa mencari Zaid Lokman tu kan? A ke Z Lokman. Okey. A ke Z Lokman. Okey. So dan yalah filem tu ditayangkan dekat Wayang Budiman tu, dan pembikin-pembikin tu yang terlibat tu datang kan. So kalau tak silap dia orang ada cerita kan yang Zaid Lokman ni yalah dalam kekurangan bajet tu, semangat tu macam dalam dia kata dia resourceful. Macam kalau katalah satu hari ni kita boleh sumbat berapa banyak scene pun, ataupun sepatutnya scene tu semalam, tapi dia nak buat scene petang, dia buat waktu tu juga kan. So memang dia akan cuba cari cara untuk buat waktu tu juga. Dan macam yalah, so even umur dia waktu sekarang ni pun dia ada semangat macam tu kan. Dan sebab yalah macam selalu macam orang yang macam minat nak buat filem kan, macam yalah tak kisahlah kan orang student ke, orang luar, orang awam ke sebagainya, peminat semua tu, penonton filem, selalu kita kadang fikir kan macam nak guna kamera macam mana, ataupun
Lighting, bajet, bukan nak kata tak perlu, tapi apa, perhitungan tu macam jadi perhitungan yang awal untuk apa, untuk buat cerita tu. So dan benda tu macam jadi apa, benda tu efek dekat apa, orang-orang muda ni kan. So sebab Ridwan boleh kata muda lagi kot pemikiran. So macam sepanjang yalah buat filem pendek dan sebagainya tu, macam kenapa kita mungkin sebab nak ambil semangat apa, Zat Rahman tu kan. Kenapa macam pembikin filem ataupun yang berminat nak buat bikin filem ni yang masih lagi muda secara fizikal ke apa ke, tapi ada terfikir tentang apa, dia punya halangan tu macam terbatas tentang itu saja. Mungkin Ridwan boleh bagi respon ke apa benda ke? Boleh juga. Sebagai contoh, selalu bila saya buat filem atau short film, rakan pembikin lah selalunya macam yang banyak bertanya tentang teknikal. Kadang-kadang ada satu contoh dalam Tiada Cinta Selama Muda, ada yang tanya saya pakai lighting macam mana waktu preview. Kalau tak, banyak orang yang tanya ni dapat tengok lah macam mana saya buat lighting waktu scene. Ada satu scene durian ni, dia tanya pakai lighting apa, ada orang suluh ke? Tapi saya cakap tak, saya cakap waktu ni matahari keluar dari balik awan. Jadi matahari keluar dari balik awan, dia macam terang lah, macam tapi bukan saya yang kontrol. Jadi macam nak kata, dia magic lah bagi saya. Kadang-kadang kita buat filem, kadang-kadang alam tu membantu kita. Jadi benda ni sebenarnya kalau nak bincang, boleh bincang jauh. Bukan apa, sebab saya berbagai teater yang jenis my site spesifik atau yang guna site, sebab site adalah sebahagian daripada memberi tenaga juga kepada apa kita punya production. Sebab tu macam bagi saya, ini mungkin saya senang bagi contoh lah. Macam ramai orang yang memikirkan tentang perhitungan semua benda, sebab dia anggap filem yang dia nak start tu start dengan blank canvas, maksudnya canvas putih. Dan benda ni kalau kita compare dengan teater, kita buat dalam ruang yang gelap, macam atas stage, maknanya dia blank, dia void, maknanya dia start dari kosong. Tapi macam saya pembikin yang jenis berbeza. Sebab saya kalau saya buat teater atau buat filem, saya pergi ke lokasi tu terus. Lokasi tu sendiri dia tak void, dia bukan blank canvas. Dia macam kalau graffiti artist, dia tak akan dapat blank canvas, dia kena guna tekstur kat kota tu. Dia kena bertindak balas dengan apa yang ada pokok sikit ke, warna kelabu sikit ke. Maknanya dia bermain dengan konteks. Jadi macam saya sebagai pembikin yang tahu saya kurang kewangan, saya jadikan benda tu, dia constrain kepada orang yang nak jadi perfectionist, tapi dia kelebihan kepada orang yang tahu mengguna resource. Dalam architecture pun benda ni saya boleh bagi contoh. Kita pagi-pagi ada matahari, tapi ada office, dia gelapkan dan pasang lampu, menghabiskan elektrik. Jadi kalau fikir dari segi sustainability, benda tu sebenarnya tak logik, tapi benda tu jadi normal, semua orang mengamalkan. Tapi sebab tu dia menariklah untuk saya bila orang tanya saya macam mana saya lightkan satu scene dalam Tiada Cinta Selama Muda, pakai lighting apa, ada orang suluh ke. Tapi saya cakap itulah cahaya matahari keluar dari balik awan. Dia macam mungkin orang tak sangka cahaya matahari itu lampu dari cahaya matahari. Ya. Sekejap, ada satu. So kita ada satu, was it yang Gate Ching punya tu artikel kita panggil. So artikel ada jurnal artikel ni daripada scholar Ku Gate Ching. Dia ada satu dalam dia punya artikel tu lah, dia ada tulis moto ke apa untuk pembikin filem indie ni lah, dia guna just do it yourself. So itu sesuatu yang rasanya kita pembikin yang independent ni boleh DIY. Dia macam semangat DIY, tapi macam ada satu just do it tu lah yang Nike yang buat je untuk yelah kita DIY tapi kita nak buat juga tu. So maksudnya dia ada semangat nak buat tu jugalah. So macam yalah, DIY just do it semua tu, dan yang Ridwan cakap tadi tu tentang self censorship. So kalau macam yalah, sebab kadang-kadang orang fikir macam kalau kita dah tahu filem itu komersial, memang yalah kan dah tahu lah kan tentang kekangan-kekangan untung, LPF dan sebagainya. Tapi kalau pembikin filem pendek atau filem-filem indie ni sebab self censorship tu, sebab selalu kita fikir macam daripada segi cerita tu, which is memang kadang ada juga yang practice censorship tu kan, macam walaupun filem itu tak masuk
apa memang tak berniat nak masuk panggung ke apa ke. So yang pertama macam censorship dari segi content naratif semua tu. Tapi yang kedua tu, bolehkah kita anggap macam apa pemikiran tentang yang perlu ada lighting yang macam hebat-hebat, bajet semua tu sebagai satu bentuk self censorship juga? Self-censorship. Bagi saya mungkin tak. Bagi saya dia berbalik pada kemampuan tu. Yelah, memang ada orang dia nak buat macam Hollywood ke, pengarah-pengarah kegemaran dia. Mungkin siapa, Orson Welles ke, contohnya Orson Welles nak buat deep focus kena lampu besar, lampu penuh. Jadi mungkin ada orang dia nak buat macam tu. Tapi bagi saya, kita kena kenal diri. Kalau saya, yelah, mungkin orang lain dia boleh je ada cita-cita tu. Selalunya orang yang betul-betul ada cita-cita dia nak buat macam tu, dia akan dapat buat. Tapi yang rugi kalau dia tak buat tu lah, dia macam dia 50-50 sikit. Dia macam dia nak buat yang kekaguman hebat. Mungkin ada contohnya dia suka Akira Kurosawa, dia nak buat Kurosawa tapi tak sampai. Itu lebih sedih kan? Sedih. Bagi saya sedih lah. Kenapa perlu nak buat sesuatu yang sebab kat dalam dunia ni dia ada jenis orang yang perfectionist. Stanley Kubrick, Kurosawa, Ozu. Composition dia perfect bukan sebab dia nak perfect. Orang tu dah memang macam tu. Macam saya, sebab saya tahu saya tak perfectionist. Saya boleh embrace chaos. Sebab life sendiri adalah chaos. Jadi tapi saya tahu apa itu beauty melalui susunan. Dia terpulang kepada orang tu macam mana cara dia perceive apa itu beauty. Jadi dia berbalik kepada orang tu lah. Macam saya tak boleh nak salahkan juga. Kalau dia jenis yang nak buat macam tu, dia kena usaha sampai dapat. Sebab bagi saya yang macam yang kerja-kerja Hollywood, walaupun kita pandang rendah Hollywood zaman dulu, masa Orson Welles semua, Nicholas Ray, Elias Kazan ke, dia orang semua struggle juga. Sebab studio tu sistem yang power. Ada orang bagi duit, orang tu nak menghalang. Bukan menghalang, macam selalunya ada benda yang dia nak, yang filmmaker tu kena struggle nak dapatkan. Macam Orson Welles struggle je dia nak buat filem. Nicholas Ray pun macam ada je benda yang terhalang, tapi dia kena buat lah. Tapi dia terbuat lah. Ada beberapa filem yang terbuat tu, yang tu yang membuatkan kita kagum sebab dia dapat buat. Dia jadi sedih kalau orang tu tak dapat buat. Sebab benda ni saya ada tengok hari tu Spike Lee. Kalau tak silap Spike Lee yang bagi nasihat, kalau kita pembikin filem, kita kena bukan resist lah, maknanya kena dapatkan sentuhan final cut. Dia bahaya kalau kita kerja dengan orang, kita kalau sebagai filmmaker kita tak tahu apa final cut tu, kita tak tahu apa progress. Sebab yang cutting tu yang akan buat dia kucak kacir. Dan saya perasan kat Malaysia banyak problem editing sebenarnya. Dia bila shooting macam nak macam-macam lah, Kurosawa ke, Orson Welles ke, semuanya hebat-hebat. Tapi bila masuk post, kalau editor tu dia kucak kacir, dia sebenarnya menghancurkan segala usaha, kudrat dan kewangan. Dah keluar banyak duit waktu produksi, tapi kalau tak pandai handle editing, rugilah bagi saya. Sebab tu macam saya belajar editing selama 10 tahun. Saya buat short film, saya belajar editing, saya kerja sebagai editor juga. Sebab bagi saya filem editing tu penting, dia sentuhan akhir. Mungkin masa shooting dia boleh je kamera gegar-gegar sikit, tak apa. Sebab banyak je filem dalam dunia kamera gegar je, resolution rendah. Tiada Cinta Selama Muda pakai kamera dengan teknologi 9-10 tahun lepas. Tapi saya tak sangka dia akan ditayangkan dengan DCP semua tu. Maknanya sebenarnya orang filem ni macam tak peduli pun kamera apa, dia just buat je. Jadi itu yang pentingnya. Bagi saya benda ni tak patut berlarutan. Dalam arti kata dia akan buat orang yang inspiring nak buat akan rasa insecure sebab dia tak ada teknologi yang cukup. Walhal selalunya kat Malaysia ni saya ada ramai kawan yang ada kamera canggih, tapi sebenarnya tak guna sangat. dia tak terguna sangat untuk buat filem lah terutamanya. Selalu buat macam job lah. Okay. So kita dekat tadi kita berhenti dekat Tan Chui Mui kan. Kita ada banyak filem tahun 2000 ni lah. James Lee tak lalu kan? Tak ada poster. James Lee kita ada cuba next. Di Sengtat. James Lee tak lalu Beautiful Washing Machine. Kita ada. Tak ada. Oh. Kalau nak sebut dia penting. Ya, okay. Siapa yang cakap? James Lee. James Lee saya pernah tengok yang filem dia Beautiful Washing Machine tu lah. Dan saya juga mengikuti, sebab lepas tu dia banyak buat filem-filem dekat YouTube semua tu kan, macam apa Two Sisters dengan Kuman Pictures. Lepas tu ada banyak lagi lah filem-filem yang dia buat tu. So macam yang saya suka di Beautiful Washing Machine tu sebab pada saya dia puitis lah. Dan dia macam menggambar, dia macam pasal apa, pasal orang tu nak cari pasangan je. Tapi macam dia punya
dia tak konvensional lah. So macam macam nak kata, kalau nak kata paling mudah ni macam menarik lah. James Lee punya The Beautiful Washing Machine tu dia menarik sebab I don't see macam dia nak cari pasangan tapi ataupun dia dia ada sebab yang perempuan dalam dengan first lelaki tu dia macam agak Platonik. Bukan, dia macam ada satu spirit dia macam keluar daripada washing machine tu lah. So macam dia boleh jadi orang yang dah dah tak ada ataupun tapi sebab dia baru break up dengan girlfriend dia. So maksudnya mungkin itu bayangan dia lah. Panggil wish fulfillment. Sesuatu yang macam tu. Dan lepas tu dia pergi ke satu lagi siapa? Patrick Teo. So yang tu pun macam agak Patrick Teo punya karakter dalam tu dengan perempuan tu dia macam berpindah daripada yang lelaki yang muda tu, lepas dia mati dia pindah ke yang watak yang lebih ni lah. So dia macam ada satu feel dia macam spirit sikit. Dia tapi pasal anak pasangan masing-masing tu lah. Menarik dia. Saya tengok filem ni dekat panggung dan tak ingat ada berapa orang. tapi dia macam betul-betul saya terpana lah. Saya tengok filem yang macam mana ni kan. Sebab waktu tu saya tak explore lagi filem yang jenis pace dia macam ni. Kalau perasan pace dia lebih perlahan. Kan? Dia macam macam mana? Sunyi, alone, ada sedikit rasa loneliness sikit. Sunyi yang tak ada di sebelum ni. Kalau saya lah yang jenis, kalau kita ambil filem yang contoh-contoh yang sebelum ni kan, dia macam lebih ada ramai-ramai orang. Yang ni tentang kesunyian di kota macam tu, kesunyian di bandar. Yang tentang sunyi tu sebab macam sebab dia dekat rumah tu kan, tapi dia ada macam sense of macam claustrophobic tu sikit. Tapi sebab kita tengok balik lah. Tapi filem tu rasa macam tu. Dia rasa macam rasa padat tu. Lepas tu apa lagi macam sebab James Lee ni yang dia Beautiful Machine dia ada buat short semua tu juga kan. Dan sebab tadi Ridwan cakap tentang ekosistem tu kan. So macam yang menarik tentang James Lee dan geng-geng Dahwan ni sebab dia orang boleh buat banyak kerja. So seorang jadi pengarah, yang tu jadi editor, producer, DOP. Diorang tukar-tukar macam tu lah. Macam nak kata, saya tak tahulah nak kata Dahwan ni sebagai satu bentuk ekosistem dia, tapi itu macam benda yang saya terfikir juga tadi bila Ridwan cakap tu. Kita tak tahu sama ada sampel sistem ni ataupun ekosistem ni ada lagi tak sekarang macam tambah sikit tentang kalau James Lee pun kadang-kadang saya dah lupa juga sangat filem Bernafas dan lupa tapi Beautiful Machine. Kadang-kadang bila saya tengok filem James Lee, dia ada rasa macam ada tentang gaze dan melihat. Saya filem-filem sebelum ni saya tak sedar sangat kadang-kadang, tapi bila filem James Lee saya ada sedar macam tentang melihat tu dan cara dia capture kadang-kadang perempuan. Dia ada satu benda yang saya tak sedar. Kalau filem lain kadang-kadang tak sedar, tapi bila tengok filem James Lee dia macam ada satu lain macam sikit cara dia gaze, dia melihat. Saya tak tahulah kan kalau orang lain, sebab ini ingatan yang lama lah dan beberapa filem lain. Kadang-kadang kalau ada Beautiful Machine, kalau saya ada lah macam lelaki tu duduk tengok perempuan tu. Dia macam tengok dalam tengok lah. Kita tengok dia tengok dia macam permainan tu, gazingnya play. Okay, kita boleh teruskan ke filem Flower in the Pocket. Lagi satu pengarah dalam New Wave tahun 2000, Liu Sing Tat, Flower in the Pocket. So kita tengok filem ni ada James Lee dalam ni. Dia dalam bahasa apa? Hokkien ke, Hakka ke? Tak pasti pula bahasa, tapi kalau kita nak guna pakai apa yang tadi yang scholar tu Gak Cheng Hu cakap tentang dia punya pendefinisian tentang indie tu, sebab dia cakap macam filem-filem daripada Dahwang ni yang unik, sebab dia bukannya macam
apa daripada mainland China, dan sebab dalam filem tu memang ada macam-macam dialek, ada apa Cantonese, Hokkien, Mandarin semua tu. Tapi tak pastilah dalam filem Flower in the Pocket atau filem macam James Lee, Ho Yu Ha, Eddie M. David semua ataupun Tan Choo Min Tu guna dialek apa tapi macam dia ada mixture of dialek semua macam itu yang macam unik lah tentang apa filem-filem indie daripada Da Huang ni jugalah. Ya, macam bila ada yang new wave ni lah, kita bila baca balik yang artikel tu, dia kata macam ada satu pembaharuan dari segi language, macam banyak yang independent ni macam dia tak sama dengan yang lebih mainstream, yang lebih banyak Malay punya Malay dominated ataupun bahasa yang lebih mainstream lah yang dalam filem yang lain tu. So macam dia membawa satu pembaharuan dan memang Jadi kalau saya selalu kalau jumpa orang je saya akan cakap kalau filem Malaysia dia ada satu sekumpulan filem yang tentang coming of age yang bagus. Saya letak 3 yang berangkai ni. Flower in Pocket ni salah satu. Lepas tu ada Jagat, kemudian ada Mohsen oleh Yasmin Ahmad. Dan selain daripada 3 ni Kaki Bakar satu tenaga lain lah yang juga ada pasal coming of age dengan bapak lah, hubungan anak lelaki dan bapa. Yang ni Flower in the Pocket pun sama juga kan. Dia pasal bapa dalam family itulah, saya tak pasti dia Hokkien ke Hakka, tapi dia dalam culture ni bapa dia yang jenis macam nak kata, dia sayang tapi cara sayang dia adalah macam kadang-kadang tegas. Sayang yang tegas tu. Sebab dalam culture di Malaysia memang kita kadang-kadang ada yang bapa yang jenis tak bercakap tapi terus kena pukul atau bukan pukul, macam tegas lah, kena hukum sikit. So saya sebab tadi saya dah ingat. So macam sebab Ridwan cakap tentang apa bapa dengan hubungan bapa dengan anak 2 orang tu kan. Betul? Macam menarik juga sebab selalunya macam filem-filem sebelum ni kita ambil contoh macam Jin Samsudin semua tu kan, dan dekat 70-an 80-an dia obviously dia melodrama lah kan. Dan sebab melodrama tu ialah ada apa keluarga tu memang sering kali apa dia macam keluarga sebagai satu institusi tu dia bermasalah dekat dalam tu sendiri kan. Tapi dekat dalam macam filem macam even filem Yasmin tu keluarga tu okey, yang kat luar tu yang tak okey. Dan saya rasa macam itu yang macam menarik juga saya terfikir macam, so daripada segi macam apa gambaran keluarga tu ataupun gambaran apa benda yang domestik tu macam berbeza daripada filem-filem 70-an 80-an ke era digital ni. Okay, so saya tahu. Susah? Kita dah Ya, dah 12.30 kita okey. Okey. Ni kita dah jual lah. Okay, ni I haven't seen. Awak dah tengok kan? Saya pernah tengok Indie Rock Darling oleh Raza Hisham Rashid. Waktu dia student dia road movie lah dari luar bandar kan. Dia nak ke bandar untuk tengok gig konsert hujan ke gig macam tu lebih kurang. Jadi itulah dia punya journey. Dia kata indie je sebab apa dia kata semangat tu mungkin indie lah, tapi kalau kata style ke tu saya rasa boleh rasa dia indie lah. Bukan apa sebab tentang kemudaan ni pun macam banyak jenis kemudaan. Dan satu masa dulu kan adalah macam satu apa Radio Express. Dia ada satu tenaga hujan ni. Express apa hujan. Dia ada satu energy indie yang music lah. Music yang tapi dia tersebar lah, dia tersebar macam ke filem, dia ke culture lain. lepas tu kita ada apa Asia X Game kan. X Game yang main sukan ekstrim. Ya. Satu benda lain tu fact tu gelombang hip hop pun ada satu benda. Dia macam susah nak cakap kemudaan dia banyak layer. 90-an hip hop yang apa nama tu kumpulan Poetic Amo semua tu. Tu 2000-an ke 2000-an kita tak pastinya tak ingat. Tapi maknanya Indie Rock Darling bagi saya dia menangkap yang satu zaman tu lah. Lepas ni ada apa? Punduk Rindukan Bulan oleh Azharuddin. Dah tengok? Pernah tengok yang short film Azharuddin je. Ya. Tengok. Ini macam tak ingat. Mungkin pernah tapi Dah tak tengok? ingat. Saya dah tengok. Dia tentang bangunan. Dia selalu kadang-kadang macam ramai orang suka buat filem dekat kawasan sepadan yang selalunya dekat
Kelantan, Malaysia Thai lah, apa kat utara tu, apa macam selalunya Kelantan Patani tu kan. Itu banyak filmmaker main area situ. Tapi yang menariknya Pungguk ni dia dekat Singapore JB Johor, dekat kampung kat bandar ni. Dia pasal satu bangunan flat ni kan nak dirobohkan. Jadi dia tak kehidupan kat situ sebelum bangunan tu dirobohkan. Bagi saya dia projek yang site specific lah. Maknanya filmmaker ni ada dah tahu intention dia akan dirobohkan lagi berapa bulan ke setahun. Jadi dia berniat untuk capture satu cerita dekat lokasi tu dan ya. Okay. Oh, karaoke. Ni pun awak juga. Karaoke tak tengok, saya tengok. Karaoke screen kita bukan tak tengok sekali. Oh tengok dengan Fashali. Oh saya tengok dengan Fashali di panggung. Karaoke kalau kita ambil contoh 3 yang baru saya sebut tadi. Apa yang sebelum tu, sebelum My Indie Rock Darling, itu yang paling locally made lah. Dia macam home brew, macam tu dia energy yang macam express tadi lah, macam yang smart local, macam tak peduli sangat benda luar. Kemudian kita pergi ke tak yang tadi yang sebelum ni. Tak yang lepas Indie Rock. Pungguk. Pungguk dia dah start macam lebih art lah, seni sikit lah. Dia nak macam bukanlah nak ke festival, dia dah sikit-sikit macam nak pergi ke lebih serius. Dan karaoke ni memang all out bagi saya. Dia macam filem yang lebih appreciation dia mungkin orang dekat festival lebih boleh appreciate. Macam tu lah, memang intention dia macam tu pun. Sebab dia tak masuk panggung, dia limited screening. Kita tengok dia tentang kelapa sawit kan. Macam side dia sebagai kelapa, macam dia isu dia pasal, bagi saya membayangkan tentang kehidupan dekat dunia yang dah macam ni. Dia balik dari bandar pergi ke kawasan tu banyak ladang kelapa sawit ni. Saya ingat lupa, tapi dia kemas slow dan tapi apa perasaannya saya kurang ingat. Ya. So saya tengok kat wayang juga, dan memang filem ni memang tak boleh dapat kat mana-mana lah kan. Tak ada DVD ke apa. So sebab pun sama cari diorang, tak ramai orang, so memang sejuk lah kan. Tapi yang filem ni sebab watak dia Zahir Azim tu lah. Dia ada Zahirim, Amirul, Miss Lina Mustafa. Miss Lina ni melakukan watak mak kepada Zahirin lah. So Zahirin tu balik yang kampung dia lah. Oh ada Nadia Nisa. Okay. Nadia Nisa ni macam ada love interest dengan Zahir Azim tu lah. Okay. So Zahirin ni balik, so dia macam ada dia ada apa, kalau macam yang pada saya lah, dia ada apa macam longing, nostalgia semua tu. Dan sebab waktu tu macam kelapa sawit tu ladang kelapa sawit tu macam dah nak nak ditarah apa benda tu. Sebab ada kelang tu kan. Tapi benda yang paling ingat dalam ni sebab ada adegan, bukan adegan, dia sebab ada kat ladang kelapa sawit ni, kalau macam siapa tahu kan, dia ladang kelapa sawit dia ada community dia kan. So community dia ada macam kadang warung kecil tau, yang macam tak ramai orang datang, tersembunyi, macam remote sikit lah. So dekat warung tu diorang tayang ada karaoke. Tapi karaoke ni sebenarnya dia macam dibuat balik lah. So macam kalau tengok macam sepanjang saya tengok tu, dia rasa kelakar. Sebab dia macam kita tahu kan macam style karaoke rock kapak zaman dulu macam mana kan. So okay. Mana kita ni? Okay. Okay, kontradiksi. Awak je lah tengok. Okay. Tak ada, kita tak tengok. Oh, pengarah. Okay, so filem ni ni lagi satu filem indie yang kalau oleh ada dengan ratu indie kita, ada Fazlina Isyamuddin dan seorang lagi pelakon yang terkenal sekarang Fin Jamal. So dia ada 2 bahagian. Satu diarahkan oleh Nazri Babinski Anwar, dan satu lagi oleh Aloy Paradox. So siapa yang dah tengok? I think Ridwan je yang dah tengok. Filem ni dia co-direct lah. Dia macam seorang separuh. Itu macam menarik sebenarnya. Selalunya omnibus. Tak tahu kalau 2 dah omnibus. Dia tapi ada 2 half lah.
seorang satu direct kan, dia tak co-direct. Oh, maknanya dia seorang satu half. Okey. Itu sebenarnya strategi yang menarik untuk orang yang baru nak berkecimpung kan, macam Macam Khairil tu yang cuma tu yang pasal kahwin tu yang ada bab tu. Khairil M. Bahar kita tak tahu kat mana. Poster ada tak ada? Tak ada. Dia macam 2000 sebelum ni lah. Tahu dia sebelum tu Ciplak. Itu pun penting juga. Sebenarnya kita susah nak kita main cakap ni, tapi tak apalah, kita at least bagi kita mungkin forum ni akan bagi sedikit sebanyak title. Kronologi asal ada. Jadi tadi kita cakap tentang ni kontradiksi. Yang saya ingat dia ada Aloy Aloy berlakon dia peniaga burger. Siapa yang niaga burger? Saya ingat ada orang dia goreng dia masak burger. Sama ada Aloy atau Syai, tapi yalah. Sesuatu macam tu. Yang itulah yang saya ingat. Seterusnya Karya. Oh, kita dah sampai ke dah hujung-hujung lah. Karya ni 2000 berapa? 17. 17. Ada boleh cerita sikit tentang Khairil M. Bahar tu. Karya M. Bahar. Cuak dengan Ciplak. Tak pernah tengok. Ciplak. Sebab so macam ada lagi seorang Khairil M. Bahar. Khairil M. Bahar dan filem yang akan datang tu akan ditayangkan dekat Mubi. Keep tajuk dia. Tapi sebab sebelum tu, sebab saya pernah tengok sebab Ciplak ni dia macam, saya tak tahu macam mana saya boleh dapat maklumat tentang Ciplak ni, tapi saya tengok dia macam sebab Ciplak ni awal-awal tahun 2000 lebih tu kan. 2006. 2006 saya okey. Tapi saya lepas tu saya tengok, saya tak pasti saya tengok kat mana, tapi lepas tu saya tengok balik dekat Hip TV. Unify tu. Dan waktu filem Ciplak ni keluar macam dia antara yang nak kata bukanlah sensasi dan macam gosip tu, tapi dia macam dia boleh sampai dekat saya yang tak tahu apa-apa ni. So macam saya sampai sekarang saya terfikir macam mana saya boleh tahu tentang Ciplak in the first place. Tapi Ciplak ni dia best lah sebab dia meraihkan filem-filem cetak rompak. Dan yelah kan, kalau macam kita tengok filem macam even dekat Malaysia ni pun banyak kita punya macam pengetahuan luar tentang filem itu memang datang macam cetak rompak. In fact kalau macam untuk saya sendiri, filem Ho Yu Hang At the End of Daybreak tu, CD tu dengan filem Truffaut, saya dapat dulu cetak rompak. Dan yalah, kalau siapa pergi dekat Amkok, lepas tu Yaya 15 ke apa tak, ada banyaklah filem-filem yang luar negara yang kita tak pernah jumpa sebelum ni. So macam saya untuk yalah, kalau kita cakap tentang filem indie tu, saya rasa Khairil M. Bahar tu macam boleh kita selit sekali lah dalam perjalanan tu. So siapa nak tengok Ciplak ada dekat YouTube. So boleh tengok nanti. Okay. Kita ada check semalam yang ada salah satu filem dia tu dekat IMDb bajet 100 je. Tak pasti Ciplak ke sebelum tu tak pasti Ciplak first ke tak ada satu lagi sebelum tu. Tapi yang 100 tu tak pasti yang mana. Tapi ini relate balik dengan apa lagi satu yang karya 200 kabarnya. Tak tahu, saya dengar kabar, tapi menyatakan bahawa kita boleh buat filem dengan 100, 200. Untuk saya macam dia inspiring lah kan. Dia break kan pada yang nak kena pakai lighting apa semua, technical yang mahal semua tu. Tapi kita kena berbalik pada sedar diri lah, maknanya yelah yang buat-buat macam ni, contoh terutamanya Khairil M. Bahar, dia kalau kat Hollywood atau kat US ni apa nama yang buat Desperado, apa nama, Rodriguez. Dia buat Desperado yang murah tu, yang bukan Johnny Depp. Dia itu yang remake. Buat Antonio Banderas yang remake dia yang sebelum tu. Ke yang tu tak tahu, tapi maknanya yang saya dapat tahu sebab waktu tu shoot pakai filem untuk memurahkan lagi budgeting. Rodriguez tu dia tulis dia edit dalam kamera, in camera. Maknanya masa dia shoot tu dia dah shoot ikut scene, dia tak ada master shot. Dia tak perlu edit kemudian, dia terus shoot. Dia sambung masa dengan dalam kamera tu. Jadi kita sekarang kita guna digital, kita dah tak faham bagaimana filem zaman dulu dibuat yang sebenarnya mahal dan susah. Jadi mengetahui ini, sepatutnya kita yang zaman digital ni patut lebih bersyukur sebab kita memang lebih memudahkan. Filem. Jadi idenya sebab ramai orang tak tahu mengedit dalam kamera tu, teknik tu, maknanya shoot. Maknanya dia dah tahu dalam kepala dia lepas ni scene apa, lepas ni siapa. Maknanya dia shoot satu-satu, dia tak buat master shot.
untuk dipotong-potong. Karya siapa dah tengok? Kita semua dah tengok lah. Ya, dalam kita bagi apa yang ada dalam tu lah. Nanti korang komen. So dalam ni ada Hasnur Rahmat dan Yang baru-baru dah Habib. Pian Habib. Okay, komen lah. Yang laju je kan? Laju je. Ya. So ini apa yang saya perasan lah kan, macam, dan saya pun sebelum ni banyak membaca tulisan-tulisan Abroh Rivai, dan memang Abroh Rivai punya exposure terhadap filem-filem apa, kita panggil apa, world cinema ni memang luas, dan filem ni memang saya nampak jelas, especially macam yelah macam apa, long take-nya dengan dia punya apa, dekat apa, shot-shot dekat luar tu kan, memang nampak macam pengaruh Kiarostami tu memang nampak jelas lah, especially dekat Sawah Padi tu kan, sebab nampak macam even macam Kiarostami pun ada apa, filem macam apa, when the wind carry us tu, macam boleh perasan benda tu lah. So macam itu pun macam saya rasa macam dia, sebab bajet Abroh Rivai ni yang macam Ridwan kata, dia dengan kata RM200 kan. So saya rasa itu pun macam in a way dia punya apa, mempengaruhi teknik ataupun style dalam karya ni sendiri. Okay. Mencari Rahmat. So Mencari Rahmat diarahkan oleh Al-Jafri, diterbitkan oleh Ebirul siapa? Dia punya tu? Mat Nur Kasim. Okay. So khabarnya sebelum ni bakal ditayangkan pada 31 Disember, tapi sebab COVID so ada ni lah. So tunda lagi. So Mencari Rahmat ni adaptasi daripada The Importance of Being Earnest, Oscar Wilde. So ini sebenarnya kalau baca apa yang Al-Jafri sendiri tulis dekat Facebooknya kan, memang ini projek yang apa, macam lakon layar tu memang dah bertahun-tahun, 10 tahun ke apa saya tak, dan sebelum ni pernah diteaterkan, tak silap Adilin Ahmad Ramli pernah berlakon juga dekat dia direct. Adilin direct dekat mana? So ini hasil yang visual lah kan, dekat panggung. Kita dah boleh simpulkan yang filem. Ya, okay. Command Pictures pun. Ya. Okay, so kita yang ini macam yang antara yang terkini lah, yang kita yang di filem-filem yang dibikin secara mungkin independent. Tak ada. So tahun ni ada beberapa okay, tahun ni kita ada, disebabkan COVID, ada beberapa yang sepatutnya keluar tahun ni tapi tak keluar. Contohnya Mencari Rahmat tadilah, dan dia juga spark ada satu competition oleh Command Pictures yang diadakan pada bulan 6 macam tu, pertengahan tahun. So itu di mana kita pun ada ikut turut serta lah, kita ada buat kita buat Tiada Cinta Selama Muda ni lah, dan ada beberapa filem lain yang turut serta. So yang tu kita kira memang kita panggil dia indie film lah kot, dengan semangat yang bikin saja kan, macam terus membuat. So ada 5 ke berapa, tak silap ada 9 entry kot, yang total entry ada 9 kalau tak silap. Dan kita salah satu yang shortlisted lah. Yang ada yang shortlisted kalau tak silap, so yang menang adalah Kabus. Kemudian kita dapat special mention Tiada Cinta Selama Muda, dan ada 3 filem lain, Tanglung Merah, Mentega Terbang, dan ada satu tu yang apa tajuk dia? Yang satu lagi yang Khilaf apa? Bukan. Ada yang dah online tu. Yang dah online tu, yang dah tukar tajuk tu. Oh. Kata Arab. Ya, nanti kita cek Kifara. Okey. So ini antara contoh filem indie lah kot untuk tahun ni. Dan selain tu kita ada juga dari pengarah baru juga, ada Perebet Sapu daripada Muzamil, yang sekarang tengah tayang dekat Indonesia. Untuk Jogja
JAF, NETPAC, Jogja NETPAC Film Festival. Dan seterusnya sebelum tu ada juga ni Sometimes oleh Jackie Yap yang tayang dekat Taiwan, Taipei untuk Golden Horse, was it? Salah satu. Ada banyak lagi filem Malaysia yang masuk dekat situ, dekat yang tayang dekat Taiwan, Taipei. Okey. Apa lagi yang ada? Ada soalan ke? Okey, kita tak tahu sama ada kita nak nak buka soalan ke apa. Okey, kalau ada nak kalau ada boleh tanya. Sebelum tu okey, sementara tu kita nak war-warkan lah. Kita punya filem akan ditayangkan, akan ada world premiere dekat Singapore hari Isnin ni. Isnin tau, bukan Ahad, sebab dia 30 hari bulan, 6:30 petang dekat Bugis, Film Guard Bugis. Ada satu tayangan saja. So kalau ada teman-teman atau kawan-kawan yang tengah tengok ni, ada kawan-kawan dekat Singapore atau sekarang tengah ada orang Singapore yang tengah tengok, bolehlah pergi tengok. Ada satu tayangan pukul 6:30 petang waktu Singapore. Dan selain daripada tayangan dekat panggung, ada juga tayangan online. Boleh tengok dekat Projector Plus, tapi dia untuk khusus untuk audience dekat Singapore sajalah sebab ada geoblock. Ya. So kesimpulan. Kesimpulannya mudah je sebenarnya. Yalah, macam ada awal tadi dah ada kesimpulan kan. Tapi macam sebenarnya bukanlah macam saya rasa objektif kita bincang-bincang ni bukan nak kata ini filem indie tidak, tapi just nak menggambarkan macam sebenarnya untuk nak letak filem indie tu atau tak, itu biar bagi pengkaji, scholar semua tu lah. Cuma yang kita sebagai macam siapa yang berminat nak buat filem tu mungkin kena meraihkan semangat muda, semangat untuk tidak jatuh ke dalam stereotip ataupun klise-klise yang ada dalam filem-filem yang komersial ke benda kan. Tapi itulah. So sebab kita banyak je kan, macam yang tadi Aizam cakap kan, kita ada Jackie, kita ada Mos, kita juga ada kan, kita ada Nadira Ilana, kita ada Aman Daniel, maksudnya kita ada Razak Syam kan. Maksudnya dari segi pembikin tu memang kita tak pernah putus lah sebenarnya kan. Cumanya untuk menawarkan satu sinema yang segar, yang menangkap semangat zaman, yang tidak klise, itu mungkin persoalan yang kita sama-sama patut fikirkan lah kot. Macam kalau saya sebagai pembikin baru start buat, saya inspired dengan Ingmar Bergman kot kalau tak, dia pengarah negara mana? Scandinavian salah satu bukan Sweden, bukan Denmark, Sweden salah satu Scandinavian kan. Berapa sebab saya baca kat dia punya web dia prolific sebenarnya. Dia sampai ke hujung usia dia selalu buat filem kan, atau kalau tak filem TV lah. Tapi bukan apa, dia punya nota tu tak tahu dari ke mana. Sweden, dia dari Sweden. Dia bila sebab kat sana, negara sana ada musim panas, musim sejuk. Jadi dia setiap kali musim sejuk dia buat teater, semua indoor dengan pelakon-pelakon dia. Kemudian bila musim panas shoot filem sepanjang tahun. Maknanya dia punya setiap tahun dia buat satu teater, satu filem sepanjang hidup dia. Jadi bila saya baca tu macam dia ada life yang kitaran dapat buat je. Dia boleh buat ekosistem dia untuk terus membikin. Jadi macam mengagumkan lah. Ya. Sebab yang cakap tentang semangat untuk terus membuat tu kan. Sebab saya teringat, sebab kalau Ridwan ialah sebagai pembikin terinspirasi dengan Ingmar Bergman. So macam saya teringat Werner Herzog. So macam kalau macam baca Werner Herzog tu punya cara dia buat yang Fitzcarraldo tu kan, memang saya rasa itu semangat yang macam boleh kita ikut kan. Sebab dia bawa kapal tu dia jelajah hutan semua tu kan. Dan orang, in fact macam orang semua tahulah kalau Werner Herzog tu sini selalu bergaduh dengan Klaus Kinski sebab dia nak dapat apa yang dia nak. Dan memang kegilaan itu memang adalah dalam setiap pembikinan filem-filem tu. Dan sampai sekarang pun Werner Herzog masih lagi terus buat dokumentari kan. Ya, okey. Rasanya tak ada. Mungkin kita boleh sekarang pukul
Lagi 10 minit pukul 1. Okay, lama juga kita bersiaran langsung. So jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti dari awal pagi tadi pukul 11. Tak adalah awal, tapi pukul 11 tu okey lah kan. So kita akan akhirkan kat sini. Sebelum tu kita nak inform balik, pukul 2 dengan pukul 4 kita ada 2 forum. Dan pukul 8 nanti ada performance, tapi secara video lah. Dan pukul 2 ni kita akan cakap pasal movement, gerakan tubuh dan kamera yang akan dibincangkan bersama ada kita punya performer dalam Tiada Cinta Sama Muda, dan juga seorang penonton yang dah tengok masa kita preview. Dan petang nanti saya so yang dalam yang first forum ni kita ada Lim Peh In, Hanan Barakbah, Sadiq M. Jamil, Farah Kafli, siapa lagi? Syamnirul. Tapi I think ada seorang lagi tertinggal. Oh, dengan Amirul Rahman. Okay. So Amirul ini akan kita harap dia bukan harap kita dia interesting lah, sebab kita akan tengok juga gerakan kamera dalam apa kesan dia dengan gerakan kamera dengan performer tu nantilah. Kita ada perspektif kan daripada tu. Ya, kita ada so ada 3 perspektif lah dari performer, dari cinematographer kita dan juga penonton yang dah tengok filem ni nanti. Dan pukul 4 nanti saya akan moderate satu forum dengan pelakon, performer. So kita akan cakap pasal acting. So yang melibatkan performer kita yang memang secara dasarnya terlibat dalam teater. So kita akan ada Sandy Chew, Rosyafiq Rosli, Ani Aziz, Yushuni dan Hazel Khairuddin. Okey? Itu saja. Oh, okey, kita ada Sadiq dan Ali. Okey, terima kasih semua. Nanti jumpa lagi petang nanti. Okey. Nak kena end kan?